الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah membawa kita, memberikan kepada kita berbagai-bagai ingatan, berbagai-bagai nasihat, berbagai-bagai petunjuk. Salah satu daripada nasihat Allah, petunjuk Allah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ayat ini pendek aja, tetapi inilah dua ayat yang telah menjadikan manusia-manusia Arab yang sebelum mereka menjadi orang Islam, mereka itu adalah orang-orang yang liar, orang-orang yang jahat sebahagiannya, orang-orang yang tidak berpedoman hidupnya. Tetapi dua ayat ini telah mendidik mereka untuk menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang hebat. Apa kata Allah dalam ayat ini? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar zarah. Zarah ni kita boleh kata sebesar biji sawi lah, yang kecil tu. Ya, yarah artinya dia akan lihat balasannya. Ya. Begitu juga orang yang melakukan kejahatan, walaupun kejahatannya itu sebesar zarah, dia akan melihat segala-galanya itu. Di mana? Kata orang, kata ulama, di akhirat. Tetapi Allah Ta'ala tidak menjadi masalah pada dia untuk menunjukkan balasannya di dunia lagi. Ya, sebab itu kita lihat dalam hadis-hadis bahagiannya Nabi kata, siapa-siapa yang nak panjang umur, falyasil rahmahu, hendaklah ia rapatkan hubungan silaturahmi. Itu balasan atas dunia lah tu. Rapatkan hubungan silaturahim, ya, menziarahi teman-teman kita di hari raya mulia ini, walaupun habis duit bayar tol, ya, walaupun habis duit isi minyak, tapi kita nak bersilaturahmi. Allah kata orang-orang ni aku panjangkan umur dia. Ya, andai kata tuan-tuan ni sejak azali lagi Allah Ta'ala takdirkan umurnya 75 tahun, tiba-tiba dalam keadaan terketar-ketar masih lagi nak pergi bersilaturahim, ya, daripada Shah Alam pergi Naratiwat tu, ya, nak bersilaturahmi dengan teman dekat sana, ya. Jadi orang tanya, apa pasal nak pergi jauh sangat ji? Rindu dulu sama-sama dalam askar dulu masa zaman Jepun, ya. Kebetulan dia kahwin dengan orang Thailand, saya kahwin dengan orang Shah Alam, jadi rindu nak jumpa sahabat. Ke sana dia nak ke sana tu, pasport tak ada, buat pasport 300 kena bayar, sanggup kena bayar 300. Sebab apa? Nak bersilaturahmi. Allah kata, aku panjangkan nyawa engkau, ya. Patutnya semalam dia meninggal, ya, dalam takdirnya, tapi oleh kerana dia sanggup bersilaturahmi, Allah balas dia di dunia lagi, ya, dipanjangkan usia dia. Berapa tak tahulah, mungkin 100 kot, ya, tak tahulah tu, ya, mungkin 80, ya. Tahun depan bersilaturahmi lagi, panjang lagi umurnya. Sebab ini janji Allah dan Rasulnya. Nak ceritanya bahawa buat kebaikan ni kadang-kadang atas dunia Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Besok akhirat besok macam mana, ya.
Guru saya pernah cerita pada saya, kebetulan cerita itu diulang oleh seorang ulama Saudi baru-baru ni dalam TikTok. Saya pun dah jadi peminat TikTok dah sekarang ni. Ya, tuan-tuan boleh bersama dengan saya Ustaz Uda Kasim Official, sama saya TikTok saya. Ya, tapi tak ada yang maksiat lah. TikTok saya berkaitan dengan teka-teki Islam. Ya, berteka-teki, tetapi dalam tu ada belajar Islam. Tak apa, tak nak bincang tentang tu. Guru saya cerita, ada seorang lelaki soleh, ulama soleh daripada negeri Morocco. Dia mimpi, ya, Nabi kata, Syekh, kau pergi ke negeri Mekah, pergi cari orang ni, beritahu dia adalah ahli syurga. Syekh ni ialah kita pun mimpi juga, dia pun mimpi juga. Kalau sekali mimpi rasa macam mungkin tidur tak basuh kaki kot, betul ya? Jadi besok mimpi lagi, Nabi datang, pergi tahu dia, berikan khabar gembira pada orang tu, namanya sekian, ya, duduk di tempat sekian, dia tu ahli syurga. Kan Nabi kan masa dia hidup dulu pun dia selalu beritahu sahabat, kamu nak tengok ahli syurga tak? Tu pemuda tu, sahabat pun bengong tengok, pemuda ni nampak macam biasa-biasa je, serban pun tak pakai, betul tak? Ya, janggut pun tak ada. Nabi kata ahli syurga. Nabi pernah sebut begitu. Jadi Syekh ini mimpi duduk di Morocco ni negara yang paling barat sekali, jauh tu, ya. Jadi dah berkali-kali mimpi, dia pun pergilah. Ini perintah Rasulullah ni, ada baiknya dia pergi sampai di Mekah, dia tawaf, buat umrah. Dia permulakan dia punya misi dia, cari orang ini. Tanya, jumpa orang itu. Cuma dia tanya orang masjid kata, buat apa datang jauh-jauh ni? Nak beritahu bahawa orang surga. Orang masjid kata, kami kenal dia ni, masjid pun tak datang, macam mana ahli syurga? Dia borok dia nampaknya. Macam itulah agaknya. Macam mana ahli syurga? Dia ni budak muda je, bukan ada apa pun, tapi Nabi kata dia ahli syurga. Cuba jumpa, bawa jumpa tuan-tuan, dia beritahu, tuan, saya ni datang bawa khabar gembira. Nabi beritahu dalam mimpi saya, awak ni ahli syurga. Dia pun tak percaya, aku ahli syurga kan. Orang kata dia pencermin diri dia jugalah kan, ambil cermin tengok, aku ni ahli syurga. Iya ke? Dia pun tak percaya, tapi bila Nabi beritahu, iya dah tu kan, iya dah tu. Kata Syekh ni, kau apa amalan kau buat ni, ya? Orang masjid kata, kau pun bukan selalu ada kat sana. Dia kata, ya, aku sibuk kerja, aku nak tanggung keluarga aku, anak-anak aku, masjid aku tak sempat pergi, ya dah. Jadi apa benda kau, kebaikan yang kau buat ni? Dia kata, entahlah, aku pun tak tahu apa kebaikan aku buat, cuba kau fikir betul-betul. Dia kata, ginilah, aku ceritalah. Dia kata, kat kampung aku ni ada satu ibu tunggal. Ibu tunggal tu bahasa lembut, bahasa Jawa lembut, bahasa kasarnya janda. Kalau orang Melayu sebut janda, dia sensitif sikit, takut nanti tak boleh masuk rumah, ya. Dia ni janda, ibu tunggal, anaknya ramai, suami dah meninggal. Dia dengan nak jaga anak lagi, mana sempat nak pergi kerja cari rezeki. Anak nak susu, anak bila lapar tahu makan aja. Yang maknya menangis lah, mana nak cari susu, mana nak cari duit nak bagi budak-budak ni makannya. Habis tu apa kau buat? Jadi aku ni kesian lah tengok dia. Aku tak ada hati pun dekat dia, betul tak? Cuma kesian, sebagai manusia kesian tengok dia. Habis kau buat apa? Aku bersumpah dengan nama Allah, separuh daripada gaji aku bagi kat janda tu, supaya dia boleh sara anak-anak dia sampai anak-anak dia besar. Sampai sekarang lah, tiap-tiap bulan aku dapat gaji, potong gaji bagi kat ibu tunggal ni. Ibu tunggal tu beli susu bagi anak dia minum, ibu tunggal ni beli makanan bagi anak dia makan, anak dia pergi sekolah bayar duit tambang, duit dia lah, duit lelaki yang tak ke masjid tadi. Sampai sekarang, kata Syekh tu, itulah memang layaklah kau jadi ahli syurga.
Itu cerita ini bukan nak menggalakkan tuan supaya jangan pergi masjid. Itu kan dia salah faham. Kalau gitu tak payahlah pergi masjid. Itu kan. Bukan, jangan ambil istimbat di situ. Ambil istimbatnya apa dia? Bagaimana Allah ni sangat sayang kepada orang yang berbuat baik kepada hamba-Nya. Kita buat baik kepada hamba Allah, Allah sayang sangat. Ada satu hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Allah dekat akhirat nanti dia ungkitnya kepada hamba-hamba dia. Dia kata tu, sudahlah kamu, aku masa kamu duduk atas dunia dulu, aku sakit. Kau orang bukan nak ziarah aku pun. Masa aku di dunia, masa kamu atas dunia dulu, aku lapar, kamu bukan nak bagi aku makan pun. Lalu manusia-manusia ni pelik. Pernah ke kita duduk atas dunia dulu, Allah lapar, Allah sakit? Ya Allah, bukankah engkau Tuhan yang maha berkuasa? Takkan engkau sakit, takkan engkau lapar? Dia kata, kamu tak faham. Hamba aku atas dunia sakit, kamu jenguk pun tidak. Duduk sebelah rumah, itu. Dengar cerita kawan tu demam, dengar cerita kawan tu sakit, kamu kerja cari duit. Ziarahlah orang sebelah rumah tu, tengok apa cerita dia. Itu, Pak Long kamu sakit kat kampung tu, ziarahlah. Ni nak ziarah, nak fikir duit tol lagi, duit minyak lagi. Aku pun bukan doktor, kalau ziarah pun bukan dia, bukan boleh sembuh pun. Fikir macam tu. Allah kata, aku sakit atas dunia, kamu tak ziarah aku. Artinya hamba aku sakit, kamu tak pergi ziarah dia. Sampai hati kamu, ya. Macam mana pula? Ya Allah, sebab dia sakit tu, aku yang sakit. Aku nak tunjukkan kekuasaan aku sakitkan dia. Aku sakitkan dia nak menguji iman kamu. Kamu lekuk dahi sujud, aku nak uji lekuk dahi kamu tu ada kesan tak pada hati kamu. Memang kita ni orang masjid kadang-kadang lekuk dahi sujud. Kadang-kadang kapet tu nipis lah, kita sujud atas kapet tu. Tapi Allah nak uji sejauh mana kesan sujud kamu kepada aku. Dia sakitkan jiran kita, dia sakitkan pakcik kita di kampung, nak tengok sujud kita tu ada kesan ke tak ada kesan. Kalau sujud kita tu ada kesan, pakcik kita kat Naratiwak sakit pun kita pergi. Ini kesan sujud, ya. Fi wujuhihim min athari sujud, kamu dapat tengok di muka mereka kesan sujud. Mana ibadah tu ada kesan. Ya Allah, engkau lapar tadi ni dulu. Bukan, hamba aku lapar, tapi engkau buat tak tahu aja. Tak ada nak ambil kisah pun, ya? Jadi gitu tuan-tuan, azan dah. Jadi untuk itu sama-sama kita hidup bantu-membantu dengan ikhlas, insya-Allah. Jadi pada hari ini tuan-tuan, saya ada letak satu tabung kat sana tu. Ada satu fakir miskin datang ke sekolah saya minta bantuan. Sekolah tahfiz mana ada duit tuan-tuan, tetapi dia menangis depan saya. Saya tak dapat bantu sebab saya pun tak ada. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu, tabungnya ada kat ujung sana tu, letaklah 5 sen seorang tuan-tuan, ya. Tapi kalau 5 sen tu lemahlah imannya, itu. Letak 100 kuatlah imannya, itu, ya. Jadi insya-Allah kita sambung dalam tazkirah kita dengan khutbah dengan Jumaat hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uja Kasim selaku khatib dan imam kata kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini ada sedikit hebahan daripada JAIS bagi tujuan hebahan untuk permulaan monsun barat daya. Jadi di mana saya rangkumkan mana JAIS minta kita berjaga-jagalah supaya dalam fenomena jerbu baik ini boleh berlaku sekiranya pembakaran terbuka dilakukan. Jadi adalah simpati dia. Jadi saya bagi pihak surau menyampaikan ini adalah hebahan yang perlu disampaikan kepada tuan-tuan. Jadi di musim monsun ini hendaklah berjaga-jaga, minumlah air seberapa banyak yang mungkin dan jangan buat pembakaran terbuka. Itu adalah pesanan daripada JAIS untuk kita semua. Yang kedua, saya bagi hak pengusaha mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang dah hadir pada jamuan hari raya lalu dan juga terima kasih atas sumbangan. Cuma Ramadan telah meninggalkan kita, Syawal tinggal 2 hari lagi untuk meninggalkan kita. Kami berpesan pada ahli karya khususnya, jangan tuan-tuan tinggalkan surau An-Nur ni. Marilah kita sama-sama berjemaah meriahkanlah surau An-Nur ini sebagaimana tuan-tuan meriahkan di hari raya, meriahnya di bulan Ramadan. Sama-samalah kita berjemaah insya-Allah. Dan pada hari ini juga sebagai Ustaz Ahmad tadi ada tabung Ustaz, sila isikan sepada yang mungkin. Dan ada tabung daripada Rohnia yang dapat saya tahan, jadi tabung tidak dibenarkan ya. Saya dimaklumkan 3 minggu. Minggu ni minggu ketiga dia hadir di surau ini meletakkan tabung tanpa kebenaran kami dan tanpa kebenaran JAIS. Jadi saya bagi Pak Musan harap tuan-tuan berhati-hati pasal kami tidak bertanggungjawab di atas sumbangan tuan-tuan di sana. Itu adalah rangan daripada pihak JAIS. Jadi kami cuba akur. Jadi yang ada tabung yang kami benarkan adalah tabung Ustaz saja pada hari ini. Dah berlaku 3 minggu. Jadi saya terpaksa ambil tindakan dan saya dah ambil tabung tu. Jadi tolong berhati-hati, benda ni dah jadi viral supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, sebagaimana menggunakan anak-anak letak tabung dan kita tak tahu ke mana pergi tabungnya. Itu bagi pihak perusahaan kami bertanggungjawab dan kami memberitahu kepada tuan-tuan. Sekian, terima kasih. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan dan masyarakat yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Bersempena dengan sambutan Hari Guru yang diraikan pada 16 Mei setiap tahun, mimbar masjid turut mengambil kesempatan membicarakan khutbah yang bertajuk Guru Berkualiti Melahirkan Generasi Rabbani. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut tafsir pimpinan Ar-Rahman, Rabbani bermaksud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Justru generasi Rabbani ialah masyarakat dan murid-murid yang dididik pada hari ini dengan ilmu fardu ain yang berasaskan akidah, syariah dan akhlak yang dapat menyelamatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil dari didikan seorang guru yang mengamal ilmu yang disampaikannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan masyarakat Rabbani melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-79.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak sepatutnya bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, Allah berikan kepadanya hikmah atau bijaksana dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku selain Allah. Akan tetapi hendaklah ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, yakni yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu selalu mengajarkan isi kitab Allah dan disebabkan kamu sentiasa mempelajarinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, guru insani boleh diterjemahkan sebagai satu usaha membangkitkan roh dan jiwa guru ke arah memertabatkan profesi keguruan berasaskan falsafah pendidikan guru. Ia juga memfokuskan kesediaan para guru mendukung aspirasi falsafah pendidikan guru dengan memberikan penekanan kepada jati diri dan kenegaraan roh dan jiwa guru serta pengetahuan dan kemahiran. Justru Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan satu kedudukan atau martabat yang tinggi kepada guru yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan, sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang telah dibacakan oleh khatib di awal khutbah tadi, yang mana ayat itu bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Peranan guru yang mengolah tingkah laku manusia yang dianggap sebaik-baik kejadian haruslah mematuhi etika profesi keguruan yang telah digariskan. Menurut Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sifat idealistik terhadap profesi keguruan termasuklah beriman, berilmu, beramal dan mendidik. Seorang guru merupakan insan profesional yang bertanggung jawab mendidik dan mengajar anak-anak didik dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sama ada secara formal maupun secara tidak formal. Maka dengan peranan yang sangat mulia ini, anak bangsa hari ini atau generasi akan datang boleh dibentuk menjadi sebuah masyarakat madani yang menepati acuan Islam. Dalam hal ini, Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan dampingilah mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan setiap hati dengan cahaya kebijaksanaan, sebagaimana Allah menghidupkan muka bumi dengan hujan yang lebat yang turun dari langit. Justru dengan sifat insani para guru, maka anak-anak sepatutnya mendampingi mereka agar dapat dibentuk dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dan menjadi manusia yang bersifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
inna allaha wa malaikatu wa ahla samawati wal ardi hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Maksudnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, dan seluruh penghuni langit dan bumi, termasuklah semut di dalam sarangnya dan ikan di lautan, sentiasa mendoakan ke atas guru yang mengajar manusia kepada kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah menggariskan secara jelas kaedah yang boleh menyelamatkan umat manusia. Dengan merujuk surah Luqman ayat yang ke-13 hingga 19, kita akan memperolehi garis panduan yang jelas untuk membina generasi baru yang bersifat Rabbani. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-13, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepada mereka, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan mempersekutukan Allah adalah satu kezaliman yang amat besar. Inilah asas kepada pembentukan watak perilaku manusia yang sejati. Tidak ada kemusnahan yang paling besar melainkan dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru generasi yang diharapkan ialah generasi yang selamat akidahnya, yang mendirikan salat serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, warga guru yang beriman, beramal, dan juga sebagai penyelamat ummah hendaklah bersifat dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama, bersifat zuhud, yang bermaksud tidak memikirkan soal penghormatan dan balasan atau habuan kebendaan, tetapi sebaliknya ikhlas mendidik kerana mengharapkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tazkiyatun nafs, yaitu mempunyai jiwa yang bersih dan murni, bersih daripada segala bentuk penyelewengan akidah, segala bentuk penyelewengan syariat dan akhlak serta adat, mempunyai kepribadian tinggi, tidak angkuh, tidak riak, tidak ujub, dan segala bentuk sifat mazmumah yang tercela dihindarkan dari diri seorang guru. Yang ketiga, mempunyai kehebatan dan kehormatan. Ini bermaksud ia mempunyai sifat merendah diri, mampu bergaul dan mampu menangani murid, serta mempunyai sifat keibubapaan yang sangat penyayang. Yang keempat, kompeten, yaitu mempunyai kecekapan. Guru yang kompeten adalah tunjang utama kepada pencapaian akademik murid. Jadikan ilmu fardu ain, yaitu ilmu akidah, syariah dan akhlak, sebagai teras dan keutamaan, karena ia dapat menyelamatkan dirinya dan anak-anak dirinya dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, sama-samalah kita mengambil pengajaran dan ibrah seperti yang berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu yang bermanfaat akan dapat menyelamatkan ummah
dari api neraka Allah dan kesengsaraan hidup di atas dunia ini. Yang kedua, umat Islam yang menjadi guru hendaklah benar-benar ikhlas dalam mendidik keluarga, mendidik anak-anak murid, dan mendidik masyarakat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa kebajikan dalam mengajar ilmu pengetahuan menjanjikan pahala yang tidak akan terputus walau dengan kematian. Bahkan selepas mati sekalipun, selagi ilmu tersebut dimanfaatkan oleh pemiliknya, pahala akan terus mengalir. Tahniah kepada guru-guru kita yang telah mendidik kita dari dahulu hingga sekarang. Kenangilah jasa guru-guru kita. Andai kata mereka telah pergi, hadiahkanlah Al-Fatihah selalu kepada mereka. Andai kata mereka sedang sakit, ziarahilah mereka. Andai kata mereka masih lagi menjadi pendidik di mana-mana tempat, hargailah didikan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Suratul Nahl ayat yang ke-43. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha yawmil mubarak an takhshif anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan segala ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat.
والعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma lil muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta kami pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami, ya Allah, antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar kami menjauhi segala perbuatan khianah, serta jauhkanlah kami, ya Allah, termasuk dalam golongan orang-orang yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, disebabkan perbuatan khianah, disebabkan perbuatan tidak jujur. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami, ya Allah, kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat-Mu. Jadikanlah, ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan umat dan menjadi nadi kekuatan ummah ini. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.